Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Tapi ada setengah-setengah daripada antara anda yang mendengar tu tanya saya, "Bang, ni cerita betul ke cerita rekaan ni?" Cerita ni saya tak pastilah, bukan kata tak pasti. Saya nak jawab, saya tak berani tahu nak kata sama ada ni cerita betul ke, cerita rekaan ke. Sebab hanya Allah saja yang maha mengetahui. Kalau anda rasa cerita-cerita macam ni anda pernah dengar, macam betul lah agaknya. Sebab jangan tanya saya memang tak berani nak cakap apa-apa. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, memberikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, okey, untuk kisah yang pertama kita pada kali ini, saya nak ceritakan ataupun kisah hari ni lah kita nak cerita tentang kisah berkenaan dengan bus stop. Jadi pada anda semua, siapa yang pernah gunakan bus stop? Macam saya of course lah tak siapa pun, memang kebanyakan daripada kita memang selalulah pernah gunakan bus stop ni kan. Jadi macam saya pada mula awal kehidupan dulu, mula-mula kerja dulu kan, tak ada motor, tak ada kereta, memanglah menjadi rutin harian gunakan bus stop ni. Jadinya cerita hari ni kita nak berkisar tentang kisah-kisah yang dekat bus stop ni lah Baik, kita mulakan. Nama saya letak kat sini As, kata dia. So, kisah yang saya nak share kat korang ni adalah kisah berkenaan dengan sebuah bus stop yang misteri yang terletak di kawasan pedalaman dekat Kulai Johor Bahru. Okey, kisah ni bermula semasa saya berada dekat tingkatan 4 lah. Maksudnya waktu tu masih bersekolah lagi lah saya sekolah ni sesi petang dan balik pun waktu tu dah agak lewat jugalah. Dah dekat pukul 7.30 malam. Dan selalulah kalau dah pukul 7.30 malam ni, of course lah, memanglah tertinggal van sekolah. Jadi bila dah katanya tertinggal ni, memanglah saya pun waktu tu memang dah mati akal lah waktu tu kan. Macam mana nak balik kan? Yelah, nak balik pun waktu tu bas pun mungkin dah tak ada dah sebab dah pukul 7.30 malam. Mungkin sebab biasanya kalau kawasan-kawasan kampung ni, perkhidmatan bas dia punya limit time mungkin lah paling last pun pukul 6 ataupun 5.30, pukul 6 lagi tu kan, dah tak ada bas dah lepas daripada masa tu. Dan kadang-kala bas tu ada tapi duit pula yang tak ada. Sebab saya dah habis gunakan untuk benda-benda yang tak berfaedah, kata dia. Jadi biasalah, tak fikir dulu kan. Kan dulu tak apa-apa je dibuat duitnya kan. Padahal duit tu untuk nak bawa bas, untuk nak balik naik bas. Jadi pernah lah satu hari tu saya ni balik lewat tau, pukul 9 malam macam tu. Dan waktu tu bapak saya pun jemput saya balik lah. Itu pun kena marah lah, of course lah, sebab kau macam menyusahkan mak ayah kan. Itu adalah perkara biasa kalau kena marah dengan mak ayah ni. Yelah, mungkin sebab ayah ni risau. Of course, sebab saya pun sekarang sebagai seorang ayah kalau anak tu tingkatan 4 ke, umur 18 tahun ke, tapi kalau dia balik lewat, memang hati tu rasa tak senang je kan. Jadi waktu dalam kereta tu masing-masing diam je tau dalam kereta, dah tak bercakap dah, rasa macam stranger pun ada kan. Yelah, sebab kita dah tahu kita buat salah, tak naklah menambah-nambahkan kemarahan ayah tu kan. So kita pun diam je lah dalam kereta. Dan ayah pula memang style dia, memang jenis diam je kan. Biasa mak yang banyak cakap, ayah ni pendiam kan. Begitulah cerita dia. So sampailah dekat satu sempang ni, dan kereta bapak saya pula waktu tu buat hal lah pula. Aduh, kata dia kan. Untuk pengetahuan anda semua simpang ni mempunyai jalan yang agak bengkang bengkok.
kiri kanan macam tu lah. Dan terdapat satu perkampungan tau dekat dalam ataupun dekat area tu. Dan selain tu, simpang kat situ juga kerap berlaku sekatan jalan raya. Selalu ada buat roadblock lah dekat situ. Mungkinkah simpang sederhana? Atau mungkinkah simpang nenggam? Kata dia kan. Jadi anda tekalah sendiri. Jadi kita sambung balik cerita tadi. So bila kereta dah meragam ni, bapak saya pun buka pintu kereta, dia pun keluar dan nak tengok lah apa masalah kereta aku ni kan. Dan dia pun call kawan dia lah, nak suruh minta tolong. Kawan dia ni macam mekanik jugalah, dia pun macam pandai-pandai tengok kereta ni kan. Nak minta tolong kawan tu, tolong repairkan ke, tolong tengok-tengokkan mana yang boleh lah. Dan saya pula waktu tu, mata ni, saya duduk dalam kereta tau, mata ni meliar tau. Dia tengok sana kejap, tengok sini, kan. Tapi biasa pesan orang tua-tua, kalau berada dekat tempat yang kita jarang pergi ataupun tempat yang kita tak biasa, mata tu jangan liar sangat, jangan pandang sana, jangan pandang sini kan. Ini pesan orang tua ya. Sebab saya pun dah tua, jadi saya kasihlah pesanan orang tua. Okey, maklumlah simpang ni gelap tau, jadi bahaya boleh datang daripada mana arah. Waktu tu saya tengok jam dekat dashboard kereta lah. Dekat dashboard kereta tu dah tunjuk jam 9.45 malam. Dengan belum mandinya waktu tu, lepas tu boleh tercongok pula dekat situ dengan kawan bapak saya ni yang berbual kari, kata dia. Tak datang-datang, tahu mana pula kan, padahal dah telefon daripada tadi, tak sampai-sampai juga. Tiba-tiba saya rasa macam ada orang macam langgar badan saya, macam tu lah, tersenggol gitu lah dekat tepi kereta tau. Dan waktu tu saya dah duduk dekat tepi kereta kan, sebab gimas duduk dalam kereta. So bila dah terasa macam tu, saya terus lompat balik, tak jadi nak keluar, lompat balik masuk dalam kereta lah. So saya pun buka handphone, cari handphone, cari torchlight, nak on kan, dan saya nampak ada seorang lelaki pakai macam hoodie gitu, yang menutup sampai duduk sampai kepala tu, tutup hoodie lah kan, tengah pegang tongkat tau, sambil berdiri dekat dalam bus stop menghadap kereta kami tau. Orang tu tengah pegang tongkat tau, sambil berdiri dekat dalam bus stop. Dia pun menghadap kereta kami waktu tu. Waktu tu berderau darah saya kan. Lelaki tu berdiri statik je tau, langsung tak bergerak macam tu je lah. Dan saya pula ni waktu tu duduk sebelah bahagian penumpang, sebelah driver lah maksudnya. Manakala bapak saya pula waktu tu masih lagi dekat depan bumper kereta, kat depan lah. Jadi dia terus lah call member dia kan, tak sampai-sampai kan. Jadi saya pun horn bunyi tong, sebab saya dah takut tu kan. Dan bapak saya tu terkejut lah, sambil bukan mencarut, termelatah kan. Waktu tu saya dah rasa macam alamak, rasa macam dosa pun ada. So waktu tu bapak saya pun masuk ke dalam kereta. Lepas tu tanyalah, kenapa? Saya pun cakap lah, saya takut lah kat sini. Lagipun berapa lama lagi kita nak tunggu kat sini ya, sebab waktu tu saya pun dah rasa gimas kan, dah panas duduk dalam kereta pula tu. Dan saya suruh bapak saya call lah abang saya kan, mana tahu kot abang boleh tolong ke kan. Biarlah abang je lah yang ambil kita orang, nak tunggu kawan abang ni lambat. Daripada tadi sampai ke Lani tak sampai kan. Orang yang pakai kod hitam tadi ataupun pakai hoodie hitam tadi tu masih lagi dengan aktiviti dia tadi tu lah. Dia berdiri dekat dalam bus stop tu sambil membuat bunyi-bunyi yang menakutkan. Dan kita orang ni sambil-sambil tunggu abang tu macam, hati memang tak sedap lah kan. Tiba-tiba saya pun nampak kereta abang dah sampai tu. Abang saya sampai je dekat simpang tu, terus dia tergesa-gesa, dah jom naik cepat. Abang macam tu lah kan, macam tergesa-gesa sangat. And then bila kita orang dah masuk dia, abang terus tekan minyak, terus jalan. Dan sampailah dekat lapan rumah kami, barulah si abang saya ni buka cerita. Kata dia, yang dia ni sebenarnya dia nampak sesuatu. Yalah, dia nampak apa yang saya nampak tadi. Dia nampak lelaki yang pakai jubah, atau bukan jubah, dia pakai macam hoodie lah gitu.
warna hitam tu. Tengah pandang je kereta kami. Waktu dia kata, waktu dia sampai dekat depan kita orang, dekat tempat kereta ayah rosak tu lah. Dan esoknya pula, saya tak sekolah. Happy betul. Sebabnya baju sekolah tak sempat nak kering. Memang gembira lah kata dia kan. So saya dapatlah ikut ayah untuk nak pergi ambil kereta ayah yang rosak tu kan, yang dekat bus stop tu. So tapi waktu saya pergi kali ni, laki tu dah tak ada lah kat situ kan. Dah siang lah kot kan, mana ada lagi. So saya syak yang laki tu sebenarnya bukan hantu tau. Elok je kami sampai kat bengkel ni, ada seorang mamat mekanik ni buka lah cerita pasal bus stop tu tau. So macam ni cerita dia. Pada tahun 2009 macam ni, ada seorang lelaki Indonesia ni tengah tunggu bini dia dekat bus stop tu. Orang kata sebagai seorang lelaki yang baik ataupun suami yang baik. Yelah, of course lah, mungkin tunggu isterinya balik kerja waktu tu kan. Dan secara tiba-tiba kepala dia boleh kena hentak dengan kayu putih tau. Yang kayu putih yang 4x4 tu, yang memang tebal punya tu. Itu kalau kena tak meninggal tak tahulah Dia pengsan dan terus tak sedarkan diri dekat situ tau. Sampailah bini dia ni pun sampailah, yang sebab tadi laki ni dia tunggu isteri dia balik kerja. Jadi bila sampai masa, isterinya pun sampai dengan bas, sampailah dekat bus stop tu. Dan isteri dia nampaklah yang suami dia dah kat situ, dah terbaring dah, kepala dah berlumuran darah dah waktu tu kan. So mulanya yang isteri dia ni nak call sepupu dia lah. Orang kata nak call saudara mara je lah, minta tolong kan. Tapi ada satu lagi kisah tragis lain pula yang berlaku dekat situ. Masa tu juga yang isteri dia ni kena rogol tau kat situ. Dan dibunuh dengan sangat-sangat kejam tau, dekat bus stop tu juga. Dan bus stop tu lah yang menjadi saksi kisah tragis tu. Sambil pembunuhnya masih lagi bebas dan suami dia ni, suami dia tu tak meninggal, dia dalam pengsan je kan. Jadi suami dia tu bersedih lah sangat, sampaikan mahu meminta pertolongan daripada pawang. Orang rasa, saya rasa suami dia dah berdendam. Kenapa isteri aku kau bunuh sampai orang kata gogol, bunuh apa semua kan. Dan suami dia ni berniat nak balas dendam lah, mungkin nak santau ke macam mana kan, atas apa yang telah berlaku dekat isteri dia ni. Sambil dia tertanya-tanya kenapa pula benda macam ni boleh berlaku dekat isteri dia kan. Takkanlah perogol tu nak rogol lah suami dia pula kan. Mestilah perempuan. Aduh, masalah juga lelaki dia ni kan. Jadi ada satu lagi kisah pula yang orang kata sangat tragik lah, kesian lah pada lelaki ni. Apa dah nasib malang dia sekali, sampai dia pergi jumpa satu bomoh ni, konon-kononnya nak carilah siapa yang buat isteri dia ni. Jadi bomoh tu pula boleh ambil kesempatan pula dekat dia. Memang nasib malang betul lah dia ni kan, dengan menjadikan lelaki ni bahan uji kaji. Orang kata dia nak bagi saka dia dekat yang lelaki ni dengan janji dia kata, kau tunggu je, nanti isteri kau akan balik. Maksudnya dia gantikan isteri lelaki ni dengan satu saka lah. Dan sampailah sekarang dia still lagi ada, tapi tak kena muncul seperti dulu lah, macam selalu sangat muncul kan. Dia tunggu-tunggu isteri dia kan. Dan dengar cerita yang dia ni pun dah lama menghilang sebenarnya. Mungkin bini dia dah balik agaknya, mungkin kan. Sebab masa tu juga saya pergi rumah awek saya lah kan, pernah juga terserempak dengan dia ni tahu sekali. Jadi tak pernah pula nampak muka dia. Dia memang sentiasa pakai tutup tu kan, macam ada hoodie tu kan, sebab tertutup je kan muka dia. Dan sebab itulah banyak sekatan jalan raya berlaku dekat bus stop ni tau. Sebab pembunuh yang membunuh isteri tadi tu masih lagi terlepas. Jadi pada kaum-kaum hawa yang ada dekat area Kulai, berhati-hatilah. Ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Macam mana? Enjoy tak? Okey tak cerita dia? Kan, harap korang enjoy. So stay tuned for the next kisah. Sama juga kisah tentang bus stop. Stay tuned. Baik, untuk kisah yang kedua ni pula, okey,
pun sama juga tentang kisah tentang bus stop ni. Dan kisah ni, kita mulakan. Kisah ni terjadi pada tahun 2008 tu macam tu. Waktu tu saya ni seorang perempuan lah dan suami mengambil keputusan untuk membeli sebuah rumah yang agak terpencil tau. Dia dekat kawasan yang macam ujung-ujung kampung gitu, tempat-tempat jin bertendang lah, konon-konon begitulah kan. Jadi rumah tersebut dibina sebagai rumah contoh, dan biasanya rumah contoh ni dia akan jauh sikit daripada rumah ataupun kawasan perumahan-perumahan tu tau, sebab dia memang untuk orang datang untuk tengok-tengok rumah macam tu kan. Jadi rumah contoh ni biasanya dalam dia, of course lah, perabot semua lengkap kan, memang dah siap, memang dah cantik lah rumahnya. Barulah senang macam mana nak bayangkan rumah tu nanti kalau dah beli macam mana rupa dia kan. So apabila kebanyakan rumah-rumah yang diorang developer ni buat untuk orang beli ni dah pun habis dijual, kami bertanya lah pada agent yang sales agent tu kan, jika masih ada rumah-rumah yang lain boleh dijual kepada kami. Jadi kami agak tertarik tau dengan rumah contoh ni. Dan saya tanya dah pada sales agent ni, kalau rumah contoh ni boleh tak jual pada kita kan. So sales agent ni kata macam boleh diusahakan juga, kata dia kan, boleh lah agaknya. So bila dah tengok-tengok apa semua kan rumah contoh ni, macam tertarik jugalah dengan reka bentuk dia agak cantik, dan kami berkenan. So bila selepas kita orang berbincang dengan sales agent ni, dan harga yang sales agent ni offer pun agak menarik jugalah, agak berpatutan kata dia kan. So siap dengan kelepas, yalah rumah tu fully furnished, siap semua sekali. Jadi kita orang rasa macam okey ke harga macam tu kan. Sebab mesti ada yang cakap rumah ni kalau jual murah ni mesti ada sesuatu yang tak kena kan. Biasanya memang klise dia macam tu lah, mestilah berhantu ke ataupun ada kes-kes yang tak betul ke sebelum-sebelum ni pernah terjadi kan. Setelah kami berpindah ke rumah baru kami ni, kehidupan kami sekeluarga aman damai, alhamdulillah. Jadi saya nak ceritakan tau berkenaan dengan sebuah bus stop yang ada dekat depan rumah kita orang ni. Sebenarnya rumah kami ni agak terpencil tau, dia ada dekat ujung kan, macam saya cakap tadi, tempat ujung-ujung sekali. Jalan nak masuk ke rumah kita orang ni juga agak kecil lah, dan satu jalan saja untuk keluar dan untuk masuk. Dan jalan terakhir ni berakhir dekat depan rumah kita orang, iaitu jalan mati. Dia akan stop dekat situ lah. Dan selepas jalan mati ni, dia ada satu belukar tau, dan ada satu bukit dekat situ. Jadi macam tak masuk akal tau, di hadapan rumah kita orang ni ada satu bus stop. Tak ada siapa pun tahu bila bus stop tu dibina, siapa yang buat dia, dan tak ada siapa-siapa macam tahu macam mana wujudnya bus stop tu boleh ada kat situ. Yang saya tahu, sejak mula lagi saya pindah kat sini, memang dah ada dah bus stop ni. Dan saya dan suami selalu buat lawak, kata dia. Senang lah nak pergi KL kan, sebab apa? Sebab bus stop kat depan rumah je, kata dia kan. Tak payah susah-susah nak pergi TBS, tak payah nak pergi bus station, depan rumah dah ada bus stop. So dalam lawak juga kan, tapi ada rasa tak selesa tau. Dan bus stop tu sebenarnya dah macam agak usang tau nampaknya. Tak ada bumbung, tapi tempat duduk tu bersimen lah, tempat duduk untuk 2 orang tau. Dan ada sebatang tiang yang dicap tiang bus stop tu hitam kuning tu kan. Dan ada penanda simbol bas hitam kuning juga yang telah pudar ditelan usia. Dekat depan rumah saya ni lah ada pula sebuah pokok ketapang yang agak besar. Pokok ketapang kan, yang macam pokok ketapang tu macam mana rupa dia, nanti saya cari. Pokok ketapang ni ada dekat sebelah bus stop ni je kan, menjadikan bus stop depan rumah saya ni nampak tenang, nampak redup je gitu tau. Oleh kerana tak ada bas pun yang berhenti kat bus stop depan rumah saya ni, jadi kita orang ni pun macam pelik juga tau. Kenapa lah bus stop ni tak digoborkan saja? Boleh juga kita orang ni bercucuk tanam kat kawasan tu tau. Jadinya adalah satu masa ni, suami saya ni menggatal lah saja-saja pergi bertanya dekat majlis perbandaran tau, kat tempat kita orang punya majlis perbandaran tau, mengenai dengan bus stop yang ada kat depan rumah kita orang ni. Tapi setelah diorang periksa, tak ada rekod berkenaan dengan pembuatan ataupun siapa yang buat bus stop kat situ lah.
Pihak Majlis Perbandaran kata memang diorang ni tak pernah mendirikan mana-mana pun bus stop yang ada dekat kawasan tu. Ataupun mungkin pihak JKR ataupun JPJ yang lebih arif kata pihak Majlis Perbandaran ni. You ke diorang ni lebih arif? Tak tahulah siapa yang bertanggungjawab buat buat bus stop ni. Biasa tak silap saya Majlis Perbandaran kalau tak silap lah Jadi tak apalah kata dia. Ada pun bus stop tu pun tak apa, tak ada pun tak apa, sebab bus stop tu pun tak mengganggu siapa-siapa pun kata dia. Jadi yang peliknya kadang-kadang bila kita orang tengah sibuk-sibuk kat belakang rumah kan, orang kata tengah bercucuk tanam ke, tengah kemas-kemas ke, seperti kat dapur ke, kat bilik air ke, ataupun kat belakang rumah betul, kedengaran bunyi bas dekat depan rumah kita orang tau. Jadinya memang kita orang jarang dengar bunyi kenderaan dekat depan rumah kita orang ni, sebab rumah kita ni end of the road kan, orang kata jalan mati tau depan rumah ni. Kecuali memang kita orang expecting ada tetamu lah, ataupun abang-abang food delivery ke, ataupun delivery parcel tu kan. Kalau dengar bunyi bas tu, memang bunyi dia real betul, memang sangat-sangat jelas, dengan bunyi enjin lah, dengan bunyi angin, brake angin dia lagi kan, memang bunyi dia tu jelas macam bunyi bas yang sebenar. Dan bunyi itu agak kuat pula kan, agak kuat juga tau. Jadi bila dia jenguk, tak nampak pula mana bas dia kan. Kita orang dengar je selalu tau. Kalau ada bas pun, macam mana bas nak buat U-turn, sebab tempat jalan depan rumah kita orang ni jalannya agak sempit kan. Saya dah cerita, jalan dia satu lane je. Setelah beberapa lama kan, bunyi bas ni dah macam jadi satu bunyi yang biasa tau pada saya dan suami dengan anak. Alah, waktu tu kan memang dah tak kisah dah, orang kata dah lali lah. Jadi sebab bunyi bas ni pula dia tak ada lah orang kata specific time, pukul 7 time orang pergi kerja ada berdengar bunyi bas. Tak, sebab bunyi bas ni kadang-kadang pukul 3 ke pukul 4 pagi pun kadang-kadang ada bunyi bas. Kalau tu pada anda tak lagi pelik, ada sesetengah orang memang tak nampak langsung bus stop tu. Contohnya saya ada seorang adik, nama adik saya ni Lina, sorry. Dia ni biasalah kalau dah nama adik, memanglah selalu datang rumah, lepak-lepak kan, orang kata menyebut-nyebut kan, tengok akak dia ke abang dia masak apa kat rumah tu kan. Dan setelah beberapa tahun kita orang pindah kat rumah ni, dan satu hari tau, masa kita orang tengah makan sama-sama, kita orang ni tengah makan sekali dengar bunyi bas kat depan tu lah. So tiba-tiba si Lina ni tanya, bas mana pula tu kak? Sesat ke? Kan? Saya pun jawab, entahlah berhenti kat bus stop lah kot kan. Saya pun jawab gitulah, bus stop mana pula? Jawab si Lina ni pula. So saya pun muncungkan mulut macam tu lah agaknya, dekat depan rumah tu Lina kata dia tak nampak apa-apa bus stop pun. So saya pun waktu tu bawa si Lina ni, jom kita pergi tengok, aku tunjuk kau, kata dia kan. So bila saya dah sampai depan rumah ni pun tunjuk kat Lina, dan dia ni masih lagi tak nampak bus stop tu. Dia nak pergi tengok dekat-dekat tau, tapi waktu tu saya pun dalam hati dah macam mesti ada something. Saya pun halang tak payahlah Lina, tak payahlah, biarlah, jangan kacau, kata dia. Dan selepas itu kita orang sekeluarga ni agak berhati-hatilah. Jadi kita orang lebih berhati-hati, tak nak orang kata ada sesuatu yang terjadi, walaupun kita orang dah rasakan macam ada sesuatu yang tak kena kat depan tu lah Jadi kebanyakannya memang yang nampak, dan ada sikit-sikit je lah, ada yang segelintir je yang tak nampak bus stop ni. Jadi kita orang ni pun tak nak lah besar-besarkan cerita, tapi kadang-kadang bila perkara ni jadi bahan jenaka, jadi bahan lawak kita dua orang lah, suami isteri ni kan. Macam kursi tuan director Bujang Lapuk tu kan, yang ada yang dia orang duduk konon-konon cesok ukur kena kaki bersilang, padahal kursi tak ada pun kan. Tapi yang ini lebih real lagi, kata dia. Okeylah, saya sambung lagi kejadian yang lebih pelik berlaku waktu tu saya ada anak saya ni, nama dia kita letak Adam Adam ni berumur lebih kurang 6 tahun waktu tu. Dan waktu Adam berumur 6 tahun ni, kita orang selalu tinggal berdua, saya dengan Adam je lah kat rumah, kerana sang suami saya ni bekerja selalu dekat luar kawasan tau. Setiap 5 ataupun 7 hari macam tu barulah suami ni akan balik ke rumah, bercuti lah selama 2-3 hari sambil spend time dengan family kan. Dan selepas tu suaminya akan keluar balik bekerja. Nak dijadikan cerita lah, satu hari ni anak saya si Adam ni sakit perut tau. Mula-mula macam biasa je, dan sebab saya fikir mungkin salah makan agaknya. Dan sudah bila saya dah bagi dia makan ubat, dia pun tidur. Dan malam tu
start badan si Adam ni dah mula rasa macam panas tau. Dan bila dikejutkan dia mengerang, aduh mama sakit mama, macam tu lah, dia mengerang kesakitan. Jadi saya sebagai seorang mak yang prihatin memang cuak habis lah. Dengan muka si Adam ni dah pucat kan. Jadi saya waktu tu tak tunggu lama-lama tau, saya terus capai si Adam ni, dokong dengan selimut-selimut dia sekali, bawa masuk kereta. Dan dibuatnya pula masa tu bateri kereta saya boleh kong pula, tak hidup. Sebab saya lah boleh terlupa nak tutup lampu kereta kan. Dan lampu kereta tu dah on daripada petang tadi. Memang masalah betul. Dalam keadaan panik saya pun start ambil telefon, dial 999. Tapi astagfirullahalazim, memang dugaan betul, waktu tu line pula tak ada. Dan memang jadi kebiasaan tau, rumah kita orang ni memang tak ada line. Sebab paling ujung sekali memang selalu masalah line ni, memang selalu kurang lah, baik untuk line telefon lah Dan kami pula telefon rumah ataupun landline ni tak ada. Jadi sebelum ni cerita sebelum ada broadband dulu lah, dan internet pun gila tak ada kata dia. Jadi dalam keadaan separuh panik, saya pun dokong Adam jalan keluar ke rumah tau. Niatnya nak tahan mana-mana kereta yang ada dekat depan tu. Sebab yang lalu dekat jalan besar lah, saya nak bawa Adam ni keluar sampai ke jalan besar macam tu. Ataupun cari sambil-sambil dokong ni, kita orang pun carilah phone signal. Saya pun carilah phone signal, mana yang kod-kod boleh dapat on ke kan. So sebab jalan sunyi dan sepi, dan waktu tu dah memang agak lewat malam macam tu, Adam pun, yalah budak umur 6 tahun, badan pun dah memang agak berat kan, masih lagi mengerang kesakitan waktu tu. Dan saya waktu tu dah memang sangat-sangat terlalu buntu dah. Dan saya pun patah balik menuju ke rumah. Yalah macam tak larat nak dukung Adam ni, lagipun dah gelap kan, macam saya cakap tadi. Jadi termengah-mengah lah saya ni berdukung Adam. Dengan badan agak yang Adam ni waktu tu dah agak semangat jugalah. Mungkinlah saya boleh, orang kata, cuba-cuba nak hidupkan kereta saya ni balik semula kan. Dalam keadaan yang tak keruan saya pun dudukkan Adam tau. Saya dudukkan Adam ni dekat bus stop yang ada kat depan rumah saya tu lah waktu tu. Waktu tu saya pun dah ke hulu ke hilir kan, orang kata cari phone signal lah. Dan tak sampai beberapa minit saya nampak ada satu cahaya lampu kenderaan yang agak besar tau, menuju ke arah jalan depan rumah saya tu, untuk ke depan rumah saya lah macam tu. Makin lama makin terang, dan sampailah saya nampak bentuk bas. Ya, bentuk bas. Dan waktu tu saya pun tengah, orang kata tengah panik kan. So saya pun ke tengah jalan, tahan bas tu, tahan kan. So saya berlari untuk dapatkan Adam, ambil Adam dekat bus stop tadi tu, dan kembali ke arah pintu bas tu. Pintu bas tu pun dah terbuka. Macam tu lah, buka pintu bas dan nampak pemandu bas tu. Pemandu bas tu pun dah sampai turun dekat pintu bas tu, orang kata nak menyambut kita. Pemandu bas ni pun bertanya, "Kak, anak kenapa kak? Okey tak?" kata dia. Pemandu bas ni lah, tak lah, dia sakit lah kata dia. Daripada tadi dia sakit perut macam tu. Saya nak bawa ke hospital kata dia. Boleh tak tolong saya bawa ke hospital? Saya bayar tambang dia berapa-berapa pun saya tak kisah. Nanti janji awak tolong saya bawa saya pergi hospital ni, emergency ni. Sebab kita saya pun buat hal ni. Okey kak. Masuk. Saya hantar. Kata pemandu bas tersebut. Sambil dia tolong saya ni, dia tolong angkat Adam lah kan. Dan selepas 10 minit dalam bas, saya dah mula rasa macam agak relax sikit lah. Dah mula bertenang kan. Saya pun nengok sekeliling bas tu. Saya nampak lah pemandu yang bawa bas ni macam budak muda lagi lah dalam usia lebih kurang dalam 20-an macam tu. Dia pun pakai baju yang agak kemas. Yalah, uniform bawa bas macam tu lah. Tapi uniform dia ni warna biru macam tu. Orang dia kurus tinggi, muka handsome, tahu, kemas je rupa dia. Ban bas dia pula agak selesa lah, ala-ala bas Rapid KL macam tu. Bas, orang kata bas kat tengah-tengah bandar tu kan, selesa dengan aircon kan, nampak macam baru. Tapi waktu tu saya tak perasan pula logo syarikat mana lah bas tu punya kan. Jadi dalam tu siap ada pasang muzik. So macam benda tu agak soothing, agak merehatkan saya, agak menenangkan saya lah. Mungkin pemandu tu tengok saya ni waktu tu tengah huru-hara sangat kan, so dia pasang lah, orang kata, lagu-lagu biar saya tenang sikit lah. Dan waktu saya naik bas tu, dalam tu tak ada penumpang lain lah. Jadi oleh kerana tak ada penumpang lain, saya dengan Adam ni, saya bawa Adam duduk betul-betul dekat belakang seat pemandu bas tu. Jadi dalam orang kata dah duduk belakang tu, dalam hati ni pun startlah nak bertanya, "Dik, bas ni memang selalu ke pergi kawasan depan rumah akak tu?" Saya pun tanyalah, orang kata lah, sebab perasan selalu bunyi tapi tak pernah nampak bas kan. Jadi benda tu curious sikit lah. Jadinya
Adalah juga kak, kadang-kadang kata pemandu bas lah, ni bas chartered kak. Kan, kalau ada orang nak pergi situ, baru kita orang lalu kat situ. Terang pemandu bas tu lagi lah. Jadi waktu pun saya pun diam kembali lah. Dalam hati tak tenang, datang juga perasaan macam nak tahu tu kan. Dik, orang pergi kat kawasan rumah akak tu buat apa? Kata dia kan. Ada pemandu tu macam terketawa sekecil lah. Yelah kak, itu kan kawasan pasar. Sibuk lah sikit. Akak tak kisah ke duduk kat kawasan pasar dia orang? Kata dia, tak bising ke? Tanya lagi pemandu bas tu lah. Pasar? Setahu saya, nak ke pasar tu, saya ni kena drive lebih sejam baru dapat sampai ke pasar. Tak tahu pula kat depan rumah saya ni ada pasar kan. Dan memanglah kalau pasar ni, bukan yang saya tahu, bukan dekat dengan rumah saya. Dan saya ingat dia cakap, yelah mungkin dia ni tak sedar apa yang saya cakap. Dia pun main cerita. Biasalah driver bus, dia macam antara layan tak layan, faham tak faham apa yang kita punya soalan dengan sibuk dengan memandu kan. So saya fikir kan yang driver bus ni cakap pasal kawasan lain lah kan. Saya pun malas lah nak tanya-tanya lagi, sebab waktu tu saya pun tengah panik kan pasal si Adam ni kan. Tengah berpeluh-peluh kan. Mungkin sakit sangat agaknya, tengah berpeluh-peluh. Walaupun waktu tu bas tu berhawa dingin dan pemandu bas tu pun nak hantarlah saya dengan Adam ni betul-betul sampai ke depan pintu masuk kecemasan dekat hospital tu, dan siap tolong dukungkan Adam lagi, bawa Adam ni ke dalam dan baringkan Adam dekat kursi bantuan tu, kursi roda tu, sementara nak tunggu bantuan daripada nurse-nurse dekat hospital ni lah. Sebelum pemandu ni gerak saya pun tarik sikit lah uniform pemandu bas tu kan, macam cuik-cuik sikit kan. Sebelum dia berada, saya pun macam kata nak ulur duit sikit lah. Dik, terima kasih banyak dik, tolong akak. Kalau adik tak lalu kat situ tadi, akak pun tak tahulah macam mana akak nak hantar anak akak ni pergi hospital ni. Nah, ambil dah ni, akak bagi. Dan driver bas ni pula cakap, tak apa kak, tak apa. Saya tak nak duit, dah memang tugas saya macam tu. Nasib baik juga ada yang bagi tahu saya ada penumpang tengah tunggu dekat depan rumah situ. Jadi, ni pun saya nak kena pergi dah ni. Dah lari daripada jadual saya, kata dia. Tapi dia orang tak kisah, kata dia. Lambat sikit pun tak apa, sebab tolong orang susah kan. Pun cakap lah, terima kasih dik, terima kasih banyak, terima kasih lah. Memang orang kata berulang-ulang kali saya ucapkan terima kasih. Dan saya pun terus pergi ke kaunter pendaftaran untuk nak daftarkan si Adam lah. Dan setelah doktor kecemasan dan doktor pediatrik memeriksa si Adam, dapati appendix Adam ni telah pecah waktu tu tau, dan perlu menjalani operation kecemasan. Dan setelah beberapa jam berlalu, sampailah ke pagi. Waktu tu saya ni masih lagi menunggu Adam dekat depan bilik operation theater lah, OT. Dan masih lagi berdebar-debar. Yelah, berdebar-debar sebab apalah keputusan anak aku ni kan agaknya kan. So waktu tu suami pula dalam perjalanan pulang lah. Waktu tu yang temankan saya ada mak saya, ada ayah saya dengan Lina. Lina ni adik saya tadi. Dia pun ada sekali temankan saya dekat hospital tu. Dan Alhamdulillah waktu tu operation pun berjalan dengan lancar tau semua. Adam pun sihat, dah kembali ke ward balik semula. Dan selepas beberapa hari, Adam pun boleh balik ke rumah. Dan kembalilah kita orang ni ke rumah tau. Dan sekarang ni saya masih lagi selalu memandang ke bus stop kat depan rumah saya tu. Daripada tingkap besar depan rumah saya tu, dekat bilik saya pun ada kan, saya selalu pandang. Dan masih dengan jelas saya memang boleh nampak bus stop tu. Dan saya masih lagi ingat perbualan saya dengan pemandu bas tu. Mungkin bukan sebiji-sebiji lah dialognya apa yang saya ceritakan ataupun apa yang saya ceritakan kat sini tadi lah. Tapi itulah isi perbualan kita orang waktu tu. Dan banyak persoalan yang melibatkan bus stop tu dekat kawasan depan rumah saya ni lah. Walau apa pun penjelasannya, saya cukup bersyukur ada yang sudi menolong saya waktu tu. Waktu saya tengah sangat memerlukan pertolongan. Dan sekarang ni kita orang sekeluarga masih lagi tinggal kat rumah yang sama ni. Dan bila kita orang potong rumput, kita orang akan potong sekali rumput dekat bawah kawasan bus stop tu. Bersihkan daun-daun kering kat situ. Bersihkan biar nampak kemas, kata dia. Bunyi bas juga kadang-kadang masih lagi kita orang boleh dengar tau. Tapi sejak kejadian malam tu, kami sekeluarga tak pernah nampak lagi mana-mana bas pun yang lalu dekat situ. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Harap anda semua enjoy dengan kisah ni ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah
saya hargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Dan setiap subscribe daripada anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik, yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.